Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah Ta'ala bilisani Musa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Yang dihormati sahabat Tuan Imam yang bertugas, yang dihormati Tuan Pengurusi dan juga jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, yang dihormati para pegawai masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita merafakkan puji syukur pada Allah. Pada malam ini sekali lagi dapat kita bertemu bersua muka, face to face dalam kuliah maghrib pada malam ini yang dipancarkan secara live daripada Masjid Tariq bin Ziyad. Mudah-mudahan dalam masa lebih kurang 20 ke setengah jam, 20 minit dan setengah jam ini kita dapat berbincang dan juga berkongsi berkaitan dengan tajuk pada malam ini, iaitulah hakikat di sebalik hari lahir. Hakikat di sebalik hari lahir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin dalam kalangan kita semua pernah menyambut hari lahir masing-masing. Berbagai sambutan yang dibuat. Mungkin ada yang berpuasa, mungkin ada yang solat hajat, mungkin ada yang buat kenduri, mungkin ada juga yang diraihkan sambutan itu oleh orang lain kepada dia. Tak kisahlah apa pun, tetapi bila kata menyambut hari jadi ataupun happy birthday ni, sana helwah, macam-macam ucapan di dalam masyarakat kita. Ia merupakan suatu perkara yang sudah menjadi trend oleh sebahagian daripada kalangan kita, sebahagian daripada masyarakat kita. Mungkin ada kalangan kita dah jadi aki-aki lah, wan-wan, ya, ataupun ibu mertua, bapa mertua, ayah, ibu kepada anak-anak, memang biasa dengan perayaan ataupun sambutan ini. Seolah-olahnya ia merupakan suatu perkara yang sangat penting. Sangat penting. Kalau tidak penting, masakan ianya disambut atau diucapkan oleh setiap orang hampir setiap hari di dalam media-media sosial pada hari ini. Contohnya tuan-tuan, mungkin ada yang pernah terlupa tarikh lahir si isteri. Kita orang lelaki ni biasa tak berapa nak ingat tarikh lahir isteri. Kadang-kadang bukan tak ingat, terlupa. Kita pun kadang-kadang tarikh lahir kita tak ingat, walaupun tarikh lahir kita itu menjadi nombor-nombor utama kepada kad pengenalan kita. Tapi ada yang tak berkisah sangat.
Namun begitu, apabila terlupa tentang tarikh ini, maka isteri mengajuk. Kadangkala melakukan sesuatu yang boleh melukakan hati suami. Tak bertegur, rasa frust dan sebagainya. Pasal apa jadi gitu? Apakah sebenarnya yang hendak diraikan daripada sambutan hari lahir itu? Apa yang menjadikan dia sangat bermakna? Bermakna sangat. Maknanya kalau tak diucap sempena dengan tarikh lahir dia tu, dia jadi tak berapa ceria lah. Tak apa ceria. Bila ucap tu ceria terus. Dia berubah selalu dia punya mood dia tu. Apa sebenarnya yang nak diraikan? Dan apakah sebenarnya yang perlu kita fahami pada hari ini berkaitan dengan sambutan hari lahir ataupun happy birthday yang kita kata tadi menjadi satu trend dalam masyarakat. Tuan-tuan sekalian, dua hakikat sebenar ulang tahun kelahiran kita yang kita nak sebut pada malam ini, iaitu yang pertama sekali, bahawa bila kita sudah pun sampai kepada tarikh lahir kita itu, tak kira lah kali yang keberapa, dia sebagai suatu petanda bahawa umur kita sudah semakin bertambah. Betul? Tambahlah umur kita. Dulu mungkin 8 je, sekarang 18. Dulu mungkin 18, sekarang dah mungkin 48. Dulu mungkin 48, sekarang mungkin 68. Jadi makin kelama umur, jumlah nombor itu semakin bertambah, menandakan umur kita semakin bertambah. Itu yang pertama. Yang keduanya, menunjukkan kepada kita suatu dalil bahawa setahun umur kita sudah lebih hampir kepada kubur, hampir kepada kematian. Itu hakikat daripada hari lahir. Sebahagian daripada kita menyebutkan istilah ini dengan apa? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita telah memanfaatkan umur kita dengan ketaatan kepada Allah, alhamdulillah, syukurlah kita. Tetapi sebaliknya, jika kita menghabiskan masa dengan melakukan dosa, maka mari bersama kita segera untuk insaf dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara tidak lagi meneruskan perbuatan maksiat dan juga menyambut perayaan ataupun sambutan hari ulang tahun kelahiran itu dengan cara yang tidak selari dengan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, umur kita berapa sekarang? Ambillah 60. Kalau dihitung amal ibadat kita untuk kita ni jadi asbab masuk syurga, agak-agaknya layak tak masuk syurga. Kita ambil lah umur 60 ya, 60. Majoriti kita ni ada uban belaka dah. 60 lah. 60 ya. Separuh daripada 60 tu 30. Kita ambil umur 1 kepada umur 30. 1 sampai 30. Agak-agaknya lah 1 sampai 30 tu, kalau kita hitung dari segi amalan kita, boleh tak jadi asbab kita masuk surga? Agak-agaknya lah. Masing-masing yang tahu macam mana perangai dulu, cerita zaman dulu. Ustaz, saya ni umur 18 mengkarak lagi kan.
Umur 25 tu sembahyang subuh tu kalau tak kejut dia orang lain padahal tak sedar lah. Bukan subuh gajah ustaz, memang tak bangun subuh umur 25 tu. Zaman itu sembahyang Jumaat ni pegang fatwa kamu kalau tak sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut jadi kafir zaman itu. Jadi 2 kali tak sembahyang Jumaat, kali yang ketiga baru sembahyang. Mana dalam sebulan tu. Dalam sebulan sekali je sembahyang Jumaat. Pasal takut juga tadi. Ya. Ada ustaz kamu kalau 3 kali tak sembahyang Jumaat jadi kafir, tak embuh juga jadi kafir tu. Tapi culah. Sembahyang berjemaah di masjid umur 1 sampai 30. Agak-agaknya macam gini tak kita ni, macam gini tak hari tu 1 sampai 30. Alhamdulillah. Ada yang ganggu tu. Saya memang ustaz, saya umur 18 saya memang dah istiqamah dah. Datang masjid ni tak pernah miss. Tak pernah miss. Umur 18 tu memang clear. Sembahyang berjemaah sama-sama. Puasa bulan Ramadan, tarawih ni memang sentiasa duduk saf pertama belakang imam. Itu umur 18 tu dulu. Tapi dia seorang je lah cakap gitunya, orang lain tak. Orang lain tu tak ustaz. Umur 30 tu tarawih pun culas lagi. Ya. Trend kita tarawih ada tazkirah. Ya, kadang-kadang ustaz tazkirah ni dia kata lepas jam 4 tu bangun tu nak pergi kencing sebab tazkirah jadi nak pergi kencing, pergi bilik air, keluar bilik air, tak masuk dalam masjid ustaz, duduk luar. Lepas tu borak orang dah sembahyang dah, padahal balik gitu je lah. Orang kita ni, orang awam ni, kita ni kalau kita tak tarawih di masjid, tuan-tuan, nak harap tarawih di rumah haruslah tidak. Macam sembahyang sunat sembahyang sunat ba'diyah qabliyah ni, subuh ke qabliyah subuh ke ba'diyah zuhur ke, lepas zuhur kita khabar tak apalah tu imam dia berdoa, lepas berdoa ni kan kau balik ke rumah. Nak sembahyang sunat ba'diyah di rumah agak-agak boleh istiqamah tak begitu? Orang awam kita ni tuan-tuan, kalau tak buat ibadat begitu di masjid, kalau sembahyang seorang di mana-mana pun, ada orang sembahyang sunat di KRNR, tak ada. Padahal gitu je lah. Ya, kita sebab kita ni mengikut suasana. Orang awam dia mengikut suasana. Kalau ramai sembahyang sunat, ramailah sembahyang sunat. Kalau habis je imam baca doa, semua pakat balik belakang, imam pun mungkin tak sembahyang sunat. Tuan-tuan sekalian, cepat nak balik. Gitu biasanya. Ya, jadi kalau begitu umur kita 1 sampai 30, ustaz memang tak ada harapan nak masuk surga. Tapi alhamdulillah Allah bagi lagi umur kita 30 ke depan. Yang 30 ni tak boleh harap lah. Hak kita dah lalui dulu. 30 tahun kita menyambut hari lahir tu tak boleh harap lah nak masuk surga. 31 sampai 35. Masa itu ustaz, saya ada anak 2. Rasa-rasa rajin sikit lah mencarakan anak ni. Dia bangun malam buat susu, tukar lampin anak, ya, basuh lampin, cuci tuala, cuci kain, ya, bekas-bekas kencing anak ni saya lah membasuh ni. Ya, basuh-basuh dalam mesin basuh ni saya lah menjemur ni. Ya, bak lipat kain isteri saya lah. Ada rajin sikit lah masa tu. Semayang pun adalah, ya, semayang hajatnya, ya, ikut-ikut orang buat tahlil dan sebagainya. Masa umur 35. Agak-agaknya lah kalau begitu baru nak rajin, tak rajin lagi. Umur 35, daripada umur 31 tahun sampai 35 tahun boleh masuk surga dah tak?
tak lepas jugalah ustaz. Ada berapa lagi baki umur ke depan? 35 ambil umur 40, anak dah 3. Sibuk pula ustaz. Tak dan maghrib ni, tak dan nak cara nak pergi masjid Jumaat lagi. Sibuk dengan anak lagi, nak ajak semayang lagi, nak suruh mandi lagi, nak suruh mengaji lagi, nak suruh makan lagi, nak suruh buat kerja rumah lagi. Banyak benda ni. Mana bos telefon lagi untuk buat kita kerja besok, mesyuarat esok. Tak dan lagi ustaz. Nak baca Quran ni memang tidak nak baca Quran. Maknanya umur 40 tu nak khatam Quran sekali setahun tu padahal tidaklah ustaz. Layak ke boleh masuk surga ke? Nak berzikir lepas semayang ni ustaz, boleh kira jari lah. Kalau semayang di masjid mungkin dan berzikir dan juga berdoa dengan imam. Kalau semayang zuhur asar ni masa hari tu pejabat ni, semayang di ofis ni, padahal tak ada doa, tak ada zikir lah ustaz. Ya, nak kerja ke makan lagi, rehat pukul 1, keluar sekejap ambil anak sekolah, lepas tu balik semula ke office pukul 2, bos ajak meeting lah. Jadi kalau semayang ni ustaz, memang pandai tunduk bangun gitu, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tutup sejadah, bangun, keluar masjid, keluar surau, pada terus buat kerja. Ada berdoa? Tak ada. Ada baca Quran? Tak ada. Zikir? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, 33 kali, 33 kali. Padahal tak ada lah ustaz. Umur berapa tu? 40 dah masa tu. 1 hingga 40 tahun. Kumpul. Ada chance nak masuk surga. Rasanya tak lepas lagi lah ustaz. Dah hak jadi istiqamah ni molek sekarang ni. Berkepiah sana kemari, pakai jubah, datang masjid, istiqamah semayang berjemaah. Baru inilah ustaz. Baru inilah koma ni begininya. Dalam 3, 4, 5 tahun ni. Kemarin Covid, berapa lama pula tak lepas nak pergi masjid ni, tutup diorang masjid. Tak lepas nak semayang jemaah, duduk di rumah, suami isteri. Kadang-kadang berjemaah, kadang-kadang tidak. Tuan-tuan sekalian. Jadi kalau begitu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukurlah kita. Ya, bahawa akhirnya di saat-saat umur kita sudah banyak nombornya, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam hati kita ini istiqamah untuk terus kita berulang-alik sembahyang berjemaah tidak tinggal, dapat baca Quran, boleh berzikir, boleh doanya panjang sikit, ya, kemudian subuh boleh sebelum subuh tu datang ke masjid awal 5.45 dah nongol duduk soh depan tuan-tuan, ya, boleh lepas subuh itu, ya, kita duduk lama sikit sampai syuruk, ya, boleh dengar kuliah subuh pada waktu cuti Sabtu Ahad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan inilah menjadi asbab daripada kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga. Kalau harap kepada umur panjang kita boleh masuk surga, banyak amalan, kemungkinan tak lepas kita tuan-tuan. Tak cerita orang lain lah, saya sendiri, bukan cerita orang lain, saya sendiri. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini cerita bab umur tadi. Yang kita nak cerita berkaitan dengan tarikh lahir ni, dia ada isu lain sikit tuan-tuan, ya. Jadi apabila kita menyambut hari lahir ni, boleh ke ustaz kita nak menyambut hari lahir ni, panggil orang buat makan-makan di rumah, mengucap hari lahir, kemudian masuk dalam Facebook, ambil gambar, ya, kemudian kita berjamu, doa selamat dan sebagainya? Jawapan dia boleh. Cumanya macam mana kita menyambut tu hari lahir tu? Bendanya kecil sangat, ni nak kongsi pada malam ini. Sikit je bendanya, tetapi dia menjadi satu perkara yang sikit di sisi pandangan manusia, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda tu? Saya mulakan dengan ayat 120 surah Al-Baqarah.
walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ini tidak sekali-kali akan bersetuju memberi ruang kepada kita ni atau suka kepada kita sehinggalah kita ni mengikut jejak langkah mereka. Ini Yahudi Nasrani. Selama-lamanya tidak akan diberi ruang. Lan ni maknanya memang tak ada ruang selama-lamanya. Dia beza dengan la tu tidak juga, lan pun tidak juga. Tapi unik bahasa Arab ni, bila la tu dia bersifat sementara, la, ya. Tapi lan ni makna selama-lamanya sampai hari kiamat. Yahudi ni dia tidak akan beri ruang kepada kita untuk melepaskan kita begitu saja kerana dendam mereka. Maka sebab itulah dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai, iaitulah kepada Yahudi, dan bukanlah kepada orang-orang yang sesat, iaitulah Nasrani. Tuan-tuan, itu maksud daripada tafsir tu. Jadi dua golongan ni. Oh clear suara. Tutup kipas ya? Terima kasih tuan-tuan sekalian. Jadi ayat ini merupakan suatu peringatan jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dendam orang-orang Yahudi dan Nasrani ini kepada umat Islam tidak akan pernah luput. Dan orang Yahudi Nasrani ini mereka sangat bergembira bila kita mengikut jejak langkah mereka dalam segenap perkara. Sebab itulah dalam pertemuan yang dulu kita ada menyebutkan jarum-jarum yang dimasukkan oleh Yahudi dan Nasrani ini di dalam kehidupan seharian kita melalui perkara-perkara harian yang dinamakan atau disingkatkan dengan 4F dan 5S. Kita pernah sebut dulu kan. 4F ni dia masukkan ke dalam F yang pertama, iaitulah kepada fashion. Kita Islam dia tidak ada fashion. Fashion Islam ni dia tutup aurat tu je. Ya, tetapi anjal. Gitu maksud dia. Tetap pada syariat fashion Islam. Maknanya menutup aurat. Ya, menutup seluruh badan. Ya, kalau perempuan selimuka dan juga pergelangan tangan. Longgar dan juga tidak ketat. Itu. Lelaki menutup atas pusat sehingga bawah lutut. Ya, itu tetap. Anjal maknanya fleksibel. Fashion apa kita nak pakai? Jubah boleh, seluar boleh, ya, baju kemeja boleh, baju Melayu boleh, bersamping boleh, kain pelekat boleh, baju kurung boleh, kebarung boleh, ya, boleh belaka. Ya, anjal maknanya color apa? Batik boleh, merah boleh, hijau boleh, biru boleh, kuning boleh, oranye boleh, tak ada masalah. Hitam boleh, putih boleh. Pakai kepiah boleh, tak pakai kepiah tak apa. Pakai songkok beres, tak pakai songkok okey juga. Pakai topi boleh. Jadi tidak ada perkara yang tetap. Orang Islam mesti pakai kepiah, tidak. Orang Islam mesti pakai songkok, tidak juga. Orang Islam mesti pakai kain pelekat, tidak juga. Ya, yang penting menutup aurat. Tu. Jadi Islam tu dia tetap. Ya, dari segi syariat dia, tetapi anjal pada pelaksanaan dia. Tapi Yahudi ni dia masukkan jarum-jarum, dia rosakkan fashion kita dengan cara-cara yang jarum-jarum yang dimasukkan dengan kaedah-kaedah dia. Ini kita dah cerita dulu. Yang kedua dengan funfair, dengan hiburan. Yang ketiga dengan fashion, funfair. Yang ketiga dengan food, ya, dan yang keempat dengan female. Yang ketiga dengan food, makanan. Cara makan kita dah berubah, ya, cara minum kita dah berubah. Cara makan buffet, macam mana cara makan buffet? Berdiri, tak duduklah jawabnya. Ya, makan buffet. Kalau kenara kita ni masih lagi lah. Tapi kalau makan di hotel pada berdiri lah. Dia kurang kursi. Ambil dia berdiri duduk situ. Tak ada makan berjemaah ni, jarang lah tuan-tuan sekalian.
dan juga female dengan orang perempuan. Lumba kereta tak ada kena-mengena dengan orang perempuan, lumba kereta. Tetapi ada orang bawa payung ya, orang lepas tu perempuan tu kena seksi, tak seksi tak boleh lah, dia pegang payung je. Jadi itu yang dimaksudkan dengan 4F, jarum-jarum yang dimasukkan oleh Yahudi dalam kehidupan harian. Dan juga 5S dalam, pertama sekali dalam hubungan social life. S yang pertama, social life kita ya, bercampur aduk lelaki perempuan tanpa batasan ya. Yang kedua dengan sport, dengan sukan. Bersukan tak salah, tetapi ditentukan pakaiannya, mesti pakai seluar pendek, mesti pakai cawat, mesti pakai itu bikini, mesti pakai, ditentukan syarat dia. Kalau tak ikut syarat ni, awak tak boleh masuk sukan ya, dan sebagainya. S yang ketiga dengan smoke ya, dengan rokok. S yang keempat ya, dengan seks ya. Jadi itu di antaranya. S yang kelima boleh cari sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, ni di antara jarum Yahudi yang kita dah bincang dulu. Jadi termasuklah juga dalam cara sambutan hari jadi, iaitu dengan meniup lilin di atas kek dan juga hiburan yang melalaikan. Ustaz, nak cerita pasal tiup lilin atas kek ke? Sikit je malah nak cerita ni. Tetapi sikit inilah yang menyebabkan kita ni tasyabuh kepada Yahudi dan juga Nasrani. Amalan ini dia tidak mempunyai sebarang asas dalam syariat Islam. Dah kalau gitu ustaz, kita tak boleh nak makan kek. Makan kek boleh, tak ada masalah. Makan kek boleh, hantar kek boleh, tak ada masalah. Tulis atas kek selamat hari lahir boleh, asalkan jangan pacak lilin tiup, tak boleh. Dah hari tu dah buat dah ustaz ya, cucu saya balik minggu lepas ya, tujuan ni ialah untuk sambut hari lahir dia yang ketiga, letak 3 batang lilin, lepas tu tiup lilin. Yang ini tak boleh ya, hari ini tak boleh. Jadi tak boleh lah, maknanya ke depan besok tak boleh lah, jangan buat lah. Jadi gitu ya. Sebab apa? Tidak ada sebarang sambutan dalam Islam yang ada kaitan dengan api. Tak ada kaitan dengan api ya. Jadi kita tinggalkan cara yang seperti ini. Nak ucapkan happy birthday boleh, tak ada masalah ya. Cara menyambutnya macam kita buat kenduri kenara. Orang nikah kahwin kan, orang nikah kahwin nak apa nama tu, kenduri ni adalah suatu yang dituntut dalam agama. Beritahu pada orang bahawa anak kita dah kahwin, kita dah nikah. Jadi kena war-warkan kepada masyarakat. Kemudian wujudlah suatu majlis yang dinamakan dengan walimatul urus. Tuan-tuan sekalian, dari segi hukum, walimatul urus ni kalau kita dijemput, tidak ada halangan apa-apa, masyakkah, maka wajib kita datang. Tuan-tuan yang main-main ya, orang jemput kita, tak ada masyakkah, tak ada halangan kita untuk pergi, wajib kita datang. Sebab dia kenduri walimatul urus. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak dijemput, haram kita pergi. Sebelah rumah je ustaz, bukan orang lain pun, tapi tuan rumah tak jemput kita, maka haram kita pergi. Dia gitu. Sedih sangat bendanya. Tapi itulah uniknya hukum Islam. Uniknya hukum Islam ni. Jadi sesuatu yang telah ditentukan itu ada dia punya sebab, musabab, hikmah yang terselindung di sebaliknya, yang kita hari ini manusia biasa memang tak tahu. Banyak benda yang kita tak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah sampai lah kita punya apa nama tu, kita punya
Jadi ada 4 minit, cepat sikit lah. Okey, 4 minit lagi. Jadi kita jauhkan daripada sambutan yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kecil tidak semestinya kecil di sisi Allah. Perkara yang besar yang kita tengok tidak semestinya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada benda-benda yang kita perlu sangat faham. Sangat perlu kita memahami tentang hukum hakam agama kita ini. Mudah-mudahan dengan asbab daripada kita meninggalkan perkara seperti ini, ya, kita menjauhkannya, inilah menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita semua adalah pendakwah. Kerja dakwah, kerja menyampaikan perkara yang benar, dia bukan kerja ustaz, bukan kerja imam, bukan kerja AJK masjid, bukan kerja penguasa agama, tetapi kerja semua orang. Balighu anni walau ayah. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini, yang pertama sekali, hari ulang tahun kelahiran ini, apa tanda? Tanda umur kita semakin bertambah. Cara menyambut mesti selari dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Yang kedua, umur kita yang masih berbaki ada lagi. Esok lusa tak tahu lagi panjang mana umur kita ni, entah ke 80, entah ke 90, ya, tapi semua mati. Tak ada akan hidup. Kena letak dalam hati kita iktikad bahawa kita akan mati. Tapi ada lagi, kita hidup lagi hari ni. Maka sewajarnya untuk kita habiskan dengan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita banyak, kehidupan kita banyak benda nak buat, ya, tetapi masa yang ada semakin sedikit. Ya, yang ketiganya, manusia yang gagal memanfaatkan usia dan melakukan perbuatan dosa akan menyesal dengan penyesalan yang tidak terhingga di akhirat nanti. Kita dengar Tok Imam duk baca tiap-tiap hari Jumaat, ya, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, telah melihat mereka itu, ya, dengan mata kepala mereka tentang apa yang telah mereka buat di atas muka bumi. Maka mereka berkata, kembalikanlah kami ke atas muka bumi, kami menyesal, kami nak buat baik balik, ya, kami nak manfaatkan seluruh umur kami, ya, untuk kami buat balik amalan-amalan yang kami tak buat dulu. Boleh tak? Tak boleh. Maka inilah golongan yang menyesal. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua di atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.